sekarang ni dia nak cari support lah, dia nak cari support. Okay, dan momentum pula since 18 Oktober tu dia pun bergerak ke oversold. Sekarang ni adalah oversold. So next punya cycle, cuba you tekan next punya cycle. So kita harapkan dia terus buat overbought lah. So bila dia buat overbought, walaupun dia naik sikit macam ni, okay, macam kat sini pun dia naik tapi dia turun balik kan. Walaupun ada kenaikan sedikit, dia akan bagi kesan kepada kaunter-kaunter saham. Okay, macam dekat sini weekly, ini chart weekly time frame weekly oversold. So dia akan buat kenaikan lah lepas ni. Okay, sama ada dia nak buat overbought terus ataupun dia nak bermain-main dulu dekat sini. Tapi once dia dah buat macam ni, dia akan bagi kesan kepada saham-saham biasa. Alright, so that's why kita perlu faham market cycle. Saya pun saya faham lah orang-orang yang komplain tu bursa terus sebab dia orang tak faham cycle. Dia orang trade intraday. Memang akan kena getah lah kalau orang Penang panggil tu, kena getah lah. Okay. Okay, yang kedua, yang pertama tadi dia punya cycle oversold. So sekarang ni adalah time yang cantik lah, time yang cantik untuk kita membeli saham. Tapi sebelum membeli saham tu, please pastikan kita dah ada teknik, and then kita dah ada teknik. Yang pertama yang kita dah ada teknik, kemudian kita dah bersedia lah sama ada counter tu cukup syarat ataupun perlu tunggu syarat tu dipenuhi baru kita beli. Kita tak boleh terus beli walaupun indeks sekarang ni oversold, nak ke overbought, tapi still kena tunggu signal dekat saham-saham yang biasa. Jangan main beli saja kan. Okay, itu yang pertama dari segi momentum, dari segi cycle. Yang kedua dari segi signal dekat time frame weekly, apakah signal yang ada berdasarkan candlestick. Okay, so hari Jumaat hari itu dia close dan membentuk hammer. So hammer ini adalah candlestick reversal signal, reversal candle. Okay, so setakat ni apa yang kita boleh jangkakan, kemungkinan dia akan buat kenaikan. So bila dia buat kenaikan, kita mengharapkan ini bukan hope analysis lah, ini bahasa kita fokus lah, kita nak dia jadi macam ni, dia terus naik. So dalam kenaikan untuk dia cari downtrend line ni, dia akan bagi kesan kepada saham-saham biasa. Normally macam tu. So that's why daripada bulan 10 hari tu kita dalam coaching pun saya ada beritahu kita slow down sekejap, kita tunggu saham-saham yang betul-betul oversold baru kita beli dan mesti cukup syarat. Antara syarat dia adalah cut loss tu ataupun risk perlu di bawah 10%. Okay, nanti saya akan sentuh sekejap topik why kita kena letak cut loss. Okay. You dapat tak apa yang saya cuba nak sampaikan? So that's why market memang teruk, tapi tak mustahil dia akan lebih teruk. Sebab kalau kita tengok dekat monthly, okay, kalau kita tengok dekat monthly, dia bergerak turun biasanya. Okay, biasanya dia akan cari EMA 200 ni as a strong support sebelum dia naik balik. Okay. Kalau kita refer monthly stochastic RSI pun dia nak bergerak daripada overbought nak ke oversold. Tapi never mind kalau sebab monthly ni dia panjang. Okay, dalam proses nak ke oversold pun dia akan ada candle-candle yang hijau. So candle-candle yang hijau ni lah yang kita perlu ambil peluang. Alright. Okay, ini untuk monthly. Ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan cycle? Ada you all tak faham tak? So siapa-siapa yang tak faham benda ni, dia akan rasa pelik lah. Lepas tu dia pula tukar trade dekat global. Okay, dia trade dekat global, dia trade dekat mungkin trade forex, tapi dia tak faham apa benda yang berlaku, apakah yang cuba disampaikan oleh candlestick. So that's why kita kalau nak beli saham ni kita kena ada rujukan. Kita ada carta candlestick untuk kita tengok apa signal yang keluar dekat situ. Okay. So kalau kita tengok
dekat monthly, tak mustahil dia nak terus ke oversold. Okey, tapi macam saya cakap tadi, dalam proses dia nak ke oversold tu akan ada candle-candle hijau sebab monthly ni panjang kan. Mungkin sebab saham kita beli pun taklah hold lama sangat. Kita just beli mungkin hold beberapa minggu atau beberapa bulan sahaja. Okay, and then kita pula target tak besar sangat. Okay, setakat 10 ke 20% seminggu tu okey lah kan. Okay, 5% tu mudah. Kalau nak dapat lebih tu dalam market sekarang ni agak mencabar. That's why kita perlu letak cut loss. Kalau kita tengok dekat DJI sekalipun, okay, ini monthly lah. So monthly dah oversold, dah overbought, nak ke arah oversold. So kita expect akan berlaku penurunan lah lepas ni. Okay, tapi tak confirm lagi. Kita biar market yang decide. Okay, kita biar market yang decide. Macam dekat sini kan, overbought ke oversold, dia mesti macam tu. Dia mesti overbought ke oversold. Kalau kita tukar ke weekly pun sama. So that's why kita perlu ambil perhatian. Once oversold, dia masuk area oversold, kita perlu ready untuk beli. So untuk swing trader yang bekerja, yang sibuk bekerja, yang tak ada masa, so please refer dekat weekly untuk cari entry terbaik. Okay, kita nak beli dekat bawah, kita tak nak beli saham yang dekat atas. Okay, ada beberapa soalan je. Saya nak tengok dekat FB ada soalan tak? Okay, dekat Zoom okay ya semua. Okay, ada beberapa soalan dekat sini. Okay, Tuan Huzi dia masih hold Emulus. Macam dah lama dah Emulus ni. Okay, kita tengok dulu. Emulus ni kita ada bincang 15 Disember. 15 Disember. Okay, 15 Disember ada signal lah hari tu. Okay, kita bincang actually seminggu sebelum tu, tapi saya cakap kita perlu tunggu dia turun sedikit untuk kecilkan risk. Okay, pada hari 15 Disember dia ada turun sedikit. Kemudian dia start naik lah. Tuan Hizi dia beli lagi awal kot. Rasa dia beli dekat sini. Rasa-rasanya lah. Okey, apa berlaku dekat Inari? Ya, saya tengok dekat Zoom dulu. Okey, kalau kita tengok Inari, saya ada lukis, sebelum ni saya ada lukis satu trend line. Okey, satu trend line. I think saya lukis ni based on weekly. Okey, so daripada sini saya tarik. So cara-cara untuk trade, untuk lukis trend line ni adalah kita sambungkan dua titik U-turn. Okey, so dah ada titik U-turn sini satu, jadi kita sambungkan sampailah dekat sini. Itu dekat weekly lah. Kalau dekat daily, apa yang berlaku dekat Inari ni adalah rejection. Ini kita panggil sebagai rejection. Once dia turun, menghampiri trend line yang saya lukis sebelum ni, dia ada rejection. Dekat sini pun ada lagi rejection. Okay. Kalau tengok stokastik RSI daripada oversold nak ke overbought, dia akan ulang lah. Inari ni satu counter yang bagus lah, yang boleh hold lama. Alright. Itu untuk Inari. Okay. Tuan Amirul Firdaus lah dekat Inari. Masuk harga berapa tu? Tapi counter ni boleh hold lama lah. Nanti bila market okey nanti dia akan berdesuk. Okey, Tuan Ahmad Anwar tanya, adakah sektor healthcare akan naik semula selepas wujud varian Omicron? Okey, yang ni kita panggil sebagai catalyst. Okey. Sama ada je.
Okey, sama ada dia bagi kesan kat kaunter healthcare ataupun kaunter glove, kita perlu tengok sama ada saham tu ada buat overbought ataupun tak. Yang tu lebih penting. Cuba bagi satu kaunter healthcare. Okey. Sorry, dia perlu breakout. Bukan overbought, dia perlu breakout. Okey, tak kisahlah breakout apapun. Okey. Bagi satu kaunter healthcare yang ada. Okey, kita tengok K plus. K plus group. Okey. Kalau kita tengok K plus dekat weekly, kita tengok dekat weekly dulu. Kita nak tengok dia punya momentum dia sekarang tu macam mana. Okey, hari sebelum ni dia ada naik. Yang ni sebab kenaikan kes dekat Malaysia ataupun masa COVID ni meletup, so dia pun naik. Okey, kemudian dia buat penurunan lepas habis kes semua dah turun dah, vaksin semua dah keluar, dia turun. Okey, dia turun dan breakout, dia dah breakout EMA 200 dekat weekly. So bila dah breakout benda ni, dia menunjukkan saham tu dah slightly downtrend. So bila dah slightly downtrend, kita perlu tunggu dia breakout semula. Okay, breakout apa? Dia perlu breakout level yang penting. That's why dalam kita punya coaching, kalau orang tanya saya, counter-counter glove dan juga counter-counter yang berkaitan COVID ni, okey ke tak okey? So kita akan refer dekat chart. Dia perlu breakout EMA 200 ni. Kita tengok dia turun, kemudian dekat sini dia breakout trend line sampai dekat EMA 200 ada rejection. Okey. Ini candlestick apa ni? Ini candlestick shooting star. So apa fungsi shooting star? Apakah fungsi shooting star? Dia adalah membawa message yang counter tu akan buat pullback ataupun dia akan turun. Okey. Kemudian dia turun menghampiri trend line yang saya lukis, kemudian ada nampak macam nak naik balik. Okey. So untuk jangka masa panjang, potensi counter ni bagi saya you all perlu ukur dulu risk untuk entry counter ni. Tapi kalau saya akan biar dia breakout EMA 200 ni dulu. Biar dia breakout ke atas dulu, baru confirm. Okey, baru confirm uptrend semula. So that's why you all tengok banyak counter-counter yang berkaitan dengan COVID, dia punya kenaikan dia tu macam tak cukup minyak. Sebab dekat atas dia tu sebagai resistant, ada satu halangan yang kuat dekat atas tu. Okay, sama juga dengan counter comfort, counter glove. Itu pun ada kenaikan, tapi dia masih lagi berada di bawah garis EMA 200. Okay, so pada saya dia perlu breakout dulu, baru dia akan uptrend semula lah. Kalau selagi dia tak breakout, maksudnya dia bukan berita palsu kan, dia tak cukup lagi, catalyst tu tak cukup kuat lagi. Sebab virus Omicron ni baru meletup saja, jadi dia orang nak tengok apa kesan. Okey, apa kesan? Dia memang tersebar dengan cepat. Okey, tapi sebab ramai orang dekat dunia ni dah vaksin. Okey, dah vaksin. So dia orang nak tengok apakah kesan yang besar terhadap kesihatan. Okay, kalau setakat masuk hospital kemudian sembuh, itu macam catalyst itu tak cukup kuat lagi lah. Okay. Tapi kalau you all sempat right dekat sini hari tu, ini untuk yang trade intraday lah, yang selalu yang suka kejar, yang ada masa untuk monitor platform, monitor kemasukan volume, you all boleh ambil perhatian dekat sini. Masa 26 November 27, kemudian dia buat pullback. Tapi untuk swing trader, dia tak cukup syarat lagi. Yang mana swing trader ni adalah sesuai untuk orang-orang yang berniaga, yang bekerja, yang sibuk lah. Yang pukul 9 sampai pukul 5 petang tu, dia tak ada masa untuk monitor. Okey? Benda apa lagi?
Semua kaunter Supermax, okay, LKL, semua dia buat pattern yang sama. Dia tak ada breakout level-level yang penting. LKL. Sama LKL ni lagi tak ada signal. Okay, dah masuk counter penny dah pun. So level breakout yang mana yang penting? Level breakout ni lah EMA 200. Selagi harga berada di bawah EMA 200, dia slightly downtrend ataupun sideways. Kalau kita beli time tu, kita takut kita terpaksa hold lama saham tu. Okay, macam dekat sini pun line biru ni EMA 50 pun dah cross down, memang dah confirm downtrend. So dia perlu breakout level-level yang penting. Ataupun kalau you all belajar topik major chart pattern reversal, okay, chart pattern lah, major chart pattern, contohnya cup and handle, inverted head and shoulder, kalau ada breakout kat situ pun kita boleh consider sebagai breakout level-level yang penting, yang critical. Setakat dia naik tapi tak breakout, tak cukup minyak lagi. Okay, counter Advanta. That's why saya cakap, kalau kita jumpa catalyst, make sure ada breakout dekat situ. Kalau tak ada breakout, tak payah sebut-sebut nak beli lagi. Okay, Advanta. Nampak hari tu ada breakout tapi ada shooting star pula. Okay, kalau tengok dekat daily, ada tak dia breakout level-level yang penting. Sini ada cubaan nak breakout tapi still masih lagi slightly downtrend. Okay, slightly downtrend. Dia mesti maintain dekat atas EMA. Tapi kalau nak beli, bolehlah. Kalau nak beli, tapi you all perlu letak cut loss ataupun risk sekecil mungkin. Saya nak tengok soalan, ada soalan tak dekat FB. Okey, signal paling awal sekali yang jelas, yang agak valid adalah terletak pada candlestick. Kalau yang lagi awal lagi tu kita takut jadi false signal. So trade cara selamat, refer dekat candlestick, dan candlestick CRS tu dia mesti berada dalam dia mesti berada dekat support. So bila dah jelas dekat situ baru kita entry. Oversold. So oversold dia punya next cycle akan jadi overbought. Okay, ada kemasukan volume yang tinggi, cantik. Okay. Cuma kalau nak beli, you all kena tetapkan risk dulu lah. Kalau saya, once counter tu dah dalam kategori apa nama, dalam kategori penny, saya akan abaikan lah counter tu. Okay, tapi kalau nak beli, boleh ukur dulu dia punya risk tu berapa. Okay, kalau kata nak beli hari Senin 10 sen, 105 sen, so ukurlah risk. So lebih kurang 16%. Kalau counter ni tak jadi naik, kita akan hilang 16%. Pada saya dah kalau lebih 10% tu agak berisiko, agak high risk. Dia macam kalau kita nak berenang pun dalam sungai tu ada buaya yang besar. So kalau kita lang jari agak berisiko lah. Macam itulah kita nak nilai kita punya risiko. Okey, macam saya gunakan indikator, saya just gunakan 2 indikator saja.
Okay, indikator EMA 50 dan juga 200 dan juga indikator stochastic RSI. Saya tak ambil yang leading, tak ambil yang laggard. Saya just nak tengok support dan resistance. Okay. Okay, saya just nak tengok support dan resistance. Kalau guna EMA ni kita tengoklah kalau harga saham tu berada di bawah garis. Contoh dekat sini di bawah EMA 200 dan garis ni bertindak sebagai resistance. Okay, so saya tak tengok kalau dia cross, kalau dia tak cross, saya tak tengok benda tu sebagai signal. Okay, yang kedua bila saya gunakan indikator stochastic RSI untuk tengok momentum, untuk tengok cycle, yang tu sahaja. Sebab leading dengan laggard ni dia tak. Kalau kita guna as a signal untuk membeli, dia macam tak berapa, bagi saya lah, tak berapa nak accurate sangat. Okay, signal yang paling hampir tepat, dia terletak pada candlestick. You all faham candlestick? Macam mana candlestick tu terbentuk, lokasi candlestick tu, bila combinekan dengan momentum candlestick, oscillator, you all akan dapatlah nanti. Okay? So ramai yang dia guna indikator bila cross saja, terus buy. Bila cross ke atas, buy. Cross ke bawah, jual. Lepas jual, harga saham terus naik. Okay? Kita nak tengok breakout. Breakout tu, dia terletak pada candlestick. Okay? Paling awal sekali, signal adalah pada, actually ada lagi awal lagi. Dekat Q-bit pattern lagi awal, tapi itu sesuai untuk intraday, perlu ada masa. Kemudian masukkan volume, kemudian baru dia create candlestick. Okay, yang paling awal sekali dekat Q-bit pattern lah, tapi yang tu tak sesuai untuk orang-orang yang trade swing. Yang kedua dekat masukkan volume, yang ketiga baru dekat candlestick. So kita ambil dekat candlestick sebab dia lebih tepat dan sesuai untuk swing trader. Sebab saya fokus kepada swing. Okay. Okey, Tuan Talis minta komen dolphin. Okey, komen saya pertama, counter ni counter penny. Dia punya candlestick tak cantik. Berada di bawah EMA 200. Dia buat lower low. Tak ada signal lagi untuk naik. Belum ada lagi. Macam mana boleh beli counter dolphin ni? Okey, tengok dia naik. Dekat weekly dia naik sampai dekat EMA 200. Dia turun. Sampai dekat area EMA 50, dia buat lantunan balik. Okay, so selagi dia tak lepas EMA 200 ni, dia still, kita tak tahu ke mana arah. Dia kena lepas dan close di atas. Baru okay. Selagi tak close, kita ambil benda-benda tu as simple like that. Okay, breakout, baru kita tengok counter tu. Tak breakout, jangan tengok. Okay, next counter, Cellcon. Okay, counter Cellcon weekly ada buat breakout. Okay, weekly ada buat breakout. Stochastic RSI daripada daripada oversold ke overbought. Okay, dah cantik dah. Breakout dari overbought. Cuma timing untuk entry, macam mana you nak entry? Okay, so kalau entry sekarang macam mana? Kalau entry sekarang nak letak cut loss dekat mana? Itu persoalan dia. Okay, memang ada breakout. Okay, memang ada breakout counter ni 245 sen, consider agak penny lah, agak penny. Kalau you all join kelas hari tu, you all boleh guna teknik yang pertama. Okay, refer dekat time frame hourly. So make sure dia buat support dululah dekat sini. Okay.
Jadi beli based on breakout lah. Beli based on breakout. Tapi kalau kita nak beli sekarang, tak ada support yang jelas lagi. Yang mana support yang jelas adalah dekat sini. Okay, 200. So kalau guna support dekat sini, dia macam terlalu besar. Okay, kalau dia tak jadi naik, dia turun, kita perlu cut loss 22%, agak besar. So tak boleh guna support yang ni. So at least dekat 1 hour, okay, at least dekat 1 hour dia ada buat support. Okay, so dia breakout dekat sini. So tunggu dia turun balik, ataupun nanti dia akan naik, dia akan turun balik, oversold, baru cari peluang untuk entry. Refer video teknik entry yang pertama. Okay. Kalau dia turun dekat 1 hour tapi dia tak naik-naik lagi, please guna teknik entry yang kedua. Entry based on pullback daily. Okay. Guna teknik yang kedua. Buy on pullback lah. Teknik kedua, buy on pullback. Okey, Tuan Saifuddin Hassan tanya macam mana nak tahu counter breakout tu betul-betul pullback. Okey. Kalau join saya punya kelas, okey, bagi saya lukis sedikit. Syarat pertama yang breakout adalah kita perlu tengok dia breakout apa benda yang dia breakout tu. Okey. So of course kita nak breakout resistance lah. Tapi resistance tu resistance apa? So resistance ni ada banyak. Kadang-kadang kita ada 52 weeks. Okay, kadang-kadang dia breakout 6 month high. Okay, kemudian mungkin dia breakout EMA. So tak, benda ni semua adalah subjektif. Okay, yang penting sekali adalah dia breakout tu based on apa? Okay, so dia mesti ada satu candle Marubozu. Okay, ini syarat yang pertama lah, breakout. Kemudian bersama dengan breakout tu, dia mesti ada satu volume yang tinggi. Kalau breakout tanpa volume, tak valid. Okay, kemudian selepas breakout, kalau nak beli based on pullback, dia kena turun, dia kena buat pullback. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia mesti ada CRS dekat sini. CRS ni adalah candlestick reversal signal. Kalau tak faham, tengok balik video. Kalau tak faham lagi, kalau tak tahu, kena carilah macam mana nak kena pasti. Okey, itu yang kedua. Yang kedua tadi dia mesti pullback lah, pullback tu harga tu turun. Lepas dia breakout, harga tu turun. Kemudian yang ketiga, dia mesti ada CRS. Okey. So normally CRS yang kita nak tengok adalah hammer. Hammer tu mesti terbentuk dekat support ataupun bullish engulfing ataupun morning star. So dia mesti terbentuk CRS dan CRS tu mesti dekat support. Right? Okay. Yang keempat, dia punya momentum mesti dekat area oversold. Kalau kita tengok macam tadi saya guna apa nama stochastic RSI kan. So kalau stochastic RSI tu dia mesti macam ni. Okay, masa breakout tu dia akan overbought. Okay. Semasa CRS tu terbentuk, masa CRS ni terbentuk, mesti dalam kawasan oversold. Sebab dekat sini kita nak letak risk. Kita nak kira stop loss dekat sini. Risk ataupun stop loss. Okay. Yang itulah dia punya SOP. Yang pertama sekali mesti breakout with volume, kemudian pullback, kemudian ada CRS, dan momentum masa tu adalah oversold. Okey, Tuan siapa ni? Tuan Saifuddin Hassan. Okey, review counter 3A.
Okey, counter 3A. Okey, tengok ada turun. Dekat weekly turun. Kemudian stochastic RSI pun dah oversold dekat weekly. So normally cantik lah. Normally cantik. Cumanya dia terbentuk ni bukan dekat EMA 50. Maybe dekat EMA 20 lah kot. Kalau guna EMA 20, mungkin dia terbentuk dekat situ. Okay. So pada saya, at least dia terbentuk dekat EMA 50 weekly baru okey. Tapi still boleh trade counter ni dengan syarat kena letak cut loss dekat sini lah. Cut loss kena letak dekat sini. Okay, 965 sen. Sekarang harga 103. Okay, lebih kurang 7%. Kalau beli sekarang, dia punya risk adalah 7%. Okey tak? Kalau beli RM1,000, kalau kena cut loss hilang RM70, campur dengan brokerage fees lebih kurang RM25, lebih kurang RM100 lah. Okey tak? Macam tu. Itu persoalan dia, yang tu lah. Okey ke tak okey untuk cut loss level ni? Okey, dari segi face sekarang ni ada buat double top. Ni cubaan buat resisten yang pertama, kemudian dia turun. Cubaan untuk memecahkan tapi gagal. Neckline kat sini. Okey, neckline dah breakout neckline. So pada pandangan saya lah dia akan cari EMA 200. Tapi boleh lah kalau nak beli tu boleh dengan syarat kena follow risk tadi tu, ataupun kalau nak tunggu dia oversold balik untuk kecilkan risk pun okey. Sebab trade saham ni siapa pun tak tahu. Okey, siapa pun tak tahu saham tu akan naik sampai mana bila dia nak naik. Okey, yang kita boleh kontrol adalah kita punya strategi. Dalam strategi tu of course lah dalam kita punya trading plan lah. Okay, kita beli harga berapa risk. Yang tu yang paling penting, risk. Kalau dia tak naik, berapa banyak yang kita boleh hilang. Sebab tu ada orang cakap, saya terbaca dekat Facebook lah, ada orang cakap bila cut loss saja harga saham naik. Sebab dia letak cut loss tu dekat tempat yang salah. Okay. Okay, so dekat FB ada orang tanya, oversold kat RSI stochastic yang mana bagus? Okey, tuan yang tanya soalan ni, Medang Bangi ni. Okey, oversold ni kita tengok dekat bawah tadi. Bila kita tengok oversold, kita dah tak, dia berbeza EMA dengan stochastic RSI. Stochastic RSI kita nak tengok dekat sini. Okey, dia tak bersangkut paut dengan EMA 50 ataupun 200. Dia berdiri dengan sendirinya dekat sini. Berdiri asing lah. Okey, so dia mesti bawah level 20. Baru kita kata 20. Baru kita kata oversold. Dia duduk sendiri. Okey. Dia tak ada sangkut paut pun dengan EMA. Maksudnya kalau EMA tu crossing apa semua tu, dia tak sangkut paut dengan stochastic RSI. Okey. Okey, jap. Ada orang request Pelikan. Saya komen ni berdasarkan swing. Saya tak komen berdasarkan intraday. Pelikan ni counter study. Okey, counter study kita pada bulan Oktober. Okey. Okey, dia dah buat breakout. Sekarang tunggu pullback je lah. Tunggu pullback sahaja. Counter ni counter study kita bulan Oktober. Tengok dalam tempoh 2 bulan setengah berapa dia dah naik. Lebih kurang 29%. Okey.
So kalau kita just target 10%, selepas kita beli seminggu 2 minggu macam tu kita dah profit dah. So that's why kalau sekarang kalau you all tanya saya berapa lama nak hold, ikut target small dulu sekarang sebab market kita tak tahu lagi sama ada nak okey ataupun tak okey. So target small. Okay, normally kalau dia dah oversold, dia naik tu kita akan dapatlah beberapa persen. Kemudian yang kedua dapat 20% tapi mungkin kita punya entry hari tu dekat sini. Okay, Morningstar. So kita dapat lebih kurang 10%. 2 kali boleh makan. Oversold, ada signal, beli. Okay, simple like that. Tak payah susah-susah. Leading, laggard semua tu lambat. Susah-susah kita nak kenal pasti. Okay, kita kenal pasti benda yang senang, yang jelas, yang tak ada khilaf. Ada khilaf lah kan. Dia macam supaya mudah kita buat decision. Kalau tak naik, cut loss, nanti kita boleh re-entry balik. So that's why cut loss tu penting. Okay, Dolphin dah komen, pelikan counter study. Sekarang ni overbought, tunggu dia. Kalau nak re-entry, tunggu dia oversold, ada CRS dekat situ. Opcom. Kita tengok Opcom. Opcom perlu ada breakout dulu. Sekarang ni dia dalam fasa slightly downtrend. Okay, dia perlu ada breakout. Selagi tak ada breakout, jangan entry. Okay, at least kalau ada CRS dekat, kita kan ada belajar resistance become support kan. Kalau at least dia ada CRS dekat sini, kita boleh consider lah. Okay, ini chart weekly, walaupun dia dah oversold, tapi pembentukan CRS tu tak jelas lagi. Ini inverted hammer perlukan next candle confirmation. Okay, kita nak yang macam ni, ada hammer macam ni. Okay, ni sekarang ni tak terbentuk lagi, tak jelas lagi. Okay, so tunggu. Kalau untuk new entry, tunggu lagi. Okay, signal belum kuat lagi. Kat monthly pun tak ada signal lagi untuk dia buat lantunan. Okay, dekat daily lagi lah tak ada. Okay. Ini counter Opcom. So tak ada lagi signal. Saya punya signal tak ada lagi lah. Orang lain punya signal ada ke tak ada, kita check. Kalau counter warrant, Tuan Talis tanya, kalau counter warrant boleh guna teknik swing atau ada teknik lain? Counter warrant kena refer mother share. Kalau mother share ada signal, boleh. Contohnya counter warrant tu ada breakout, which volume dah cukup syarat counter mother. Okay, kemudian kita perlu check warrant tu dia ada kemasukan volume dan breakout yang sama tak dengan dia punya mother. Kalau tak ada, abaikan counter tu. Kalau ada, boleh ambil peluang. Okay, contoh counter warrant. Siapa yang tanya soalan tadi tu? Tuan Talis, counter warrant apa dia tu? Tengok, kalau ada signal sama dengan mother share, boleh ambil peluang. Okay, so kalau risk okay, boleh ambil peluang. Okay, dalam risk tu you all perlu faham, perlu letak dekat cut loss tu perlu letak pada tempat yang betul, dan risk mesti bawah daripada 10%. Kalau dapat 5 ke 7% lagi cantik. Kalau tanya soalan tu, kalau ada counter untuk kita refer lagi cantik lah. Okay, kalau soalan general ni macam susah kita nak buat penerangan. Okay. BSL Corp kan?
Okey. Okey, saya bagi satu tips lah. Okey, kaunter-kaunter yang naik mendadak macam ni, kaunter-kaunter yang naik mendadak, kemudian dia turun pun mendadak. Okey, kaunter ni actually kita panggil chart pattern tu sebagai V-top. Kita panggil sebagai V-top. So kaunter-kaunter V-top ni kalau dia break neckline, macam ni neckline dekat sini lah. Okay, kalau dia break neckline ke bawah, dia akan terus downtrend lah. Dia akan terus downtrend. Nanti baru dia akan create balik lah fasa yang pertama, kedua kan. Kita dah belajar kan fasa tu. Okay, so sekarang ni dia punya neckline dia adalah pada level 920. Kita tengok dekat daily. Okay, dekat daily memang 920 tu dekat area EMA 200. Cuma dia punya kadar penurunan tu agak mendadak. Okay, so bila agak mendadak ni dia macam kita takut dia terus jadi sideway. Banyak kan contoh-contoh counter yang macam ni. Dia jadi sideway lama, kemudian lepas setahun macam tu baru dia create balik. Okay. Tapi walau bagaimanapun, untuk entry depend pada cut loss yang you all letak. Contohnya kalau harga sekarang 975 sen, kita cuba ukur tengok sampai dekat cut loss. Kalau dia dekat sangat dengan EMA, kita letak bawah EMA. So dia lebih kurang 14% lah. 14%. Okay, kalau 14%, 10 ke 14%, kalau bagi saya consider agak tinggi. Okay. Tapi mungkin kalau ada kenaikan, you all boleh target jual, mungkin kalau nak letak 10% dulu pun boleh, ataupun jual based on CRSL. Kalau keluar CRSL, boleh ambil profit dulu. Sebab kita takut dia buat triangle nanti. Kalau buat triangle, kita tak jual lagi, kita takut kita terperangkap dalam sideway. Okay, so make sure ada breakout. Macam ini dia turun banyak, so make sure dia ada breakout. Kat sini pun kalau kita lukis satu trend line, dia ada break lah trend line ni. Okay, BSL. Imoko, ada counter Imoko kan? Imoko ke Emiko? Saya pun tak. Imoko, Emiko ke? Muhammad Afiq. Emiko pun pattern sama dengan BSL tadi tu. Kita kena tunggu dia breakout apa benda. Macam yang ni tak ada lagi. Breakout tu pula mesti ada volume yang tinggi. Macam volume dekat sini kan. Tapi volume yang tinggi ni tak ada breakout. Yang ini pun tak ada breakout. Yang ni ada breakout sedikit tapi tak ada volume. Volume tak banyak. Counter check dengan weekly. Jelas. Dia punya kenaikan tinggi kemudian turun. Okay, so dia punya support sekarang dekat sini. So kalau you all jumpa counter-counter yang macam ni, actually boleh beli tapi dia punya pattern dia selepas breakout dia turun, selepas beberapa bulan baru dia buat naik. So tak mustahil selepas beberapa bulan baru dia buat pattern yang sama macam ni. Macam counter Emiko ni memang kita punya counter study bulan Januari dulu. Ni saya dah tanda dah. Ini pun kita dah tanda. So kalau beli bulan Januari hari tu, bulan September baru dah start naik. Tapi bila dah start naik memang kenyang lah, 200% lah. Tapi soalan dia adalah kita boleh tahan tak untuk hold counter tu selama 9 bulan, 8 ke 9 bulan. So tak mustahil counter Emiko ni dia akan ikut balik pattern yang macam ni. Okay, kalau you nak beli dekat sini, so dia punya potensi untuk naik lambat. Okay.
Artronic. Okay, counter ni ada buat lantunan. Okay. Dan sekarang dekat weekly dia dah overboard. Alright. So, kalau dah overboard, kita refer dekat, kalau dah ada kenaikan, kita refer dekat daily. Artronic. Artronic ni kita tunggu dia buat pullback lah. Kita tunggu dia buat pullback sebab tak ada support lagi sekarang. Kalau dah beli boleh hold lagi. Masih boleh hold. Kalau belum lagi, tunggu kedua. Okay. Artronic memang kita tunggu dia buat pullback. Hari tu masa pullback dekat sini tak cukup syarat lagi. Jadi bila benda tu tak cukup syarat, jangan sibuk-sibuk beli pula kan. Dia mesti lepas cukup syarat baru kita beli. Okey. Okey, itu topik yang pertama lah, dia punya cycle. So apa yang penting sekarang ni adalah cycle. Cycle dekat mana? Sama ada dekat overbought ataupun dekat oversold. Okey, counter check dekat weekly. Contoh macam sekarang ni Artronic weekly overbought. So dia punya next cycle adalah akan ke oversold. Okey. Kemudian yang kedua topik kita malam ni, nak dekat pukul 11 dah. Mungkin okey, topik yang kedua kita adalah topik why kita perlu letak cut loss. Ramai orang tak letak cut loss kan. Okey, why kita perlu letak cut loss? Ya, macam mana nak buat ni? Okey. Okey, yang pertama sekali why kita perlu letak cut loss? Okey, ini saya bagi fakta lah. Okey. 95% trader saham yang newbie ke, biasanya yang newbie lah, saham newbie yang baru setahun macam tu, dia akan hilang dalam radar bursa, dia akan hilang dalam pasaran dalam tempoh 6 bulan ke setahun. Maksudnya dia habis modal. Okey, 95% trader saham newbie akan terkeluar daripada senarai, akan habis modal dalam tempoh dalam tempoh 6 bulan ke 1 tahun. Okey, dia akan habis modal. Maksudnya dia tak cut loss lah. So dia punya punca dia adalah of course lah ilmu, okey, strategi. Tapi bila dah ada ilmu, ada strategi yang betul tapi dia tak apply, yang tu masalah. Okey, so sebab yang pertama sekali adalah tak apply cut loss. Okay. So kalau you all apply cut loss yang betul, you all takkan habis modal. InsyaAllah takkan habis modal. Okay. Kita buat pengiraan sikit ya. Okay, katakanlah kita beli satu counter. Katakanlah counter ABC. Okay, kita beli dengan modal RM RM1,000. Okay. Dan modal ni pula dia berkait rapat dengan kita punya money management. So dia akan ada, biasanya saya suruh pecahkan kepada 3 ke 5 saham. Katakanlah dia beli 3 saham. Okay, counter ABC dia beli 1, counter DEF dia beli 1. Nah, ini kita punya strategi lah. Kemudian counter XYZ dia beli 1. Okay, so modal dia RM3,000. Kemudian dia beli semua saham tu RM1,000. Unfortunately, okay, counter ABC kena cut loss. Okay, counter ABC kena cut loss 10%. Okay, kemudian counter DEF profit 10%. Okay, counter XYZ, macam kalau siapa yang follow saya, kita akan
study macam mana kita nak cari profit 10% ke 20% dan cut loss 10%. Okey, cut loss ni wajib kena. Siapa yang tak kena cut loss, maksudnya dia dahsyat lah. Okey. Dia taraf tinggi lah. Okey. Okey, katakanlah kena dengan modal RM1,000. Okey, so total RM3,000. Satu counter cut loss 10%. So dia ada lagi, okey, kena cut loss 10%, dia akan rugi RM100. Ini tak tolak brokerage lah. Kalau tolak brokerage lagi tinggi lah. Okey, rugi. Okey, counter yang kedua, profit 10%. Okey, untung RM100. Kemudian yang ketiga, profit 20%, dapat 200 untung. Okey, so bila kita total balik, okey, 100 rugi, 100 untung, so dia break even kita panggil. Okey, dia tak untung tak rugi. So yang inilah yang akan menentukan kita punya keberadaan dalam, sorry ya. Okey, yang inilah yang akan menentukan sama ada kita nak ada dalam market tu lama ataupun sekejap. Okey, yang pertama sekali kita perlu pecahkan modal. Okey, yang ni yang pertama, perlu pecahkan modal. Tak boleh beli satu saham, katalah modal RM10,000, beli satu saham saja, tak boleh. So pecahkan at least 3 ke 5, maksimum 10, jangan banyak sangat. Okey. Yang kedua, kita perlu dapatkan winning rate yang macam ni. Kalau winning rate yang macam ni, kita dapat 2/3. Okey. Dengan syarat cut loss bawah 10% lah, tak boleh lebih. Okey. Dan yang ketiga, dia punya break even yang ni. You all faham benda ni? InsyaAllah. Tak beli counter penny, tak beli satu saham guna semua modal. You all perlu faham benda yang ni. Money management dan juga cut loss. Okay, so that's why kena letak cut loss. Ini sampai 60% baru nak cut loss, tak boleh lah. Okay. Setuju kan? Siapa yang ada masalah tak mau cut loss? Okay, sudah pukul 11. So, saya pun tak nak lama-lama. Mungkin you all ada aktiviti untuk malam minggu. Okay, so saya nak tunjuk kita punya topik yang ketiga. Kita nak scan counter berdasarkan weekly. Hari ini kita nak scan counter berdasarkan weekly. Sebab why kita nak scan counter berdasarkan weekly? Sebab kita punya index sekarang weekly oversold. So bila weekly index oversold, kebanyakan saham akan oversold lah. So simple like that. Okay. Okay, pergi dekat stock screener kat bawah tu. Okay. Dekat atas ni tukar ke weekly sebab kita nak tengok weekly oversold. Okay, tukar ke weekly. Okay. Jangan hari tu saya scan global lah kan. So kita tukar Malaysia punya. Okay. Okay, kemudian pergi dekat filter. Reset all. Okay, make sure kosong, tak ada apa-apa filter. Okay, first kali kita nak tengok weekly yang oversold. Stochastic. Okay, kita ambil stochastic RSI fast. Okay, so dia punya nilai dia mesti below 20. Sebab kita nak cari yang oversold. Alright. Okay, yang kedua, kita nak cari oversold yang berada di atas dia punya line dia tu. Dia punya line exponential moving average, dia mesti berada di atas nilai EMA 50. You all tulis dulu. Okay, so EMA 50 dia mesti below last. Maksudnya harga close lah.
Okay. Yang ketiga, kita nak cari exponential saham yang EMA 200 mesti di bawah EMA 50. Kita nak cari counter yang uptrend dekat weekly. Okay, EMA 200 mesti berada di bawah EMA 50 pun ada. Ini. Okay. So daripada 1000 counter tadi, kita dah ada 116. Still agak besar. So at least kita nak cari, kita nak cari 5 ataupun 6 counter saja. Kemudian kita nak kecilkan lagi. Takkan kita nak study 116 counter kan, nanti susah kita nak buat decision. So kita kecilkan. Kita nak cari yang harga based on harga between. Kalau you all start nak belajar, kita ambil yang RM1 ke ataupun ambil yang 50 sen. Suka sangat beli counter sen-sen ni kan. Daripada 50 sen ke harga RM1. So kita ada 43 saham. Still banyak juga untuk kita study. Kita boleh kecilkan lagi dari segi volume. Ataupun kalau you all tengok dekat sini ada volume price. Volume price ni maksudnya dia panggil apa tu, ada indikator DNA volume kan. Dollar apa benda lah. Okay, so dia darabkan volume dengan harga saham. So kita nak cari yang, sebab kita scan based on weekly, so kita nak cari yang, okay, topik ni saya tak nak masuk lagi lah. So kita masuk yang volume atas 10 juta. Okay, kita nak cari yang volume tinggi. Okay, kita nak cari yang 10 juta. Sebab dia weekly, dia mesti banyak lah. Kalau setakat 100,000 tu, macam tak cukup padu. Okay, so ada 11 counter yang macam tu. Okay, volume mingguan 10 ke 10 juta ke atas. Alright, tengok balik dia punya filter. Volume 10 juta ke atas, harga 50 sen ke RM1, exponential moving average 50, dia mesti di bawah harga terakhir. Exponential moving average, sorry, yang ni bukan 100 200 actually. Sekejap EMA 200. Sekejap. You all perlu scan berdasarkan apa yang you all belajar. Kalau you all belajar guna MACD, carilah cara scan berdasarkan MACD. Okay, EMA 200 mesti di bawah EMA 50. So counter-counter ni counter yang uptrend jangka masa panjang. Okay, so daripada 900 lebih saham tadi, kita ada 9 saham saja yang keluar dekat kita punya scanner. Okay, kemudian kita kliklah satu-satu. AYS. So apa ada dekat weekly dia tu? Okay, AYS ni counter study kan? Counter study last week 6 Disember. Siapa masih ingat? Okay, so kita punya study kita 555. Sekarang dah 650. Dah berapa persen dah naik? Ada siapa-siapa yang beli? Okay, dah 17%. So kalau 17% ni, kalau kita nak entry, walaupun dia ada area weekly oversold, tapi kalau kita entry, harga saham tu tiba-tiba turun, kita cut loss lebih daripada 16% ataupun 17%. Okay, lebih kurang 20% kita perlu cut loss. So, macam mana nak trade counter AYS? Tunggu dia pullback, guna teknik yang kedua lah, tunggu pullback, oversold, baru kita buat trading plan nanti. Okay, make sure risk bawah 10%. Risk tu pengiraan perlu betul lah, refer balik saya punya video.
Okey, so counter-counter yang macam ni bolehlah masuk dalam watchlist lah. Okey, untuk kita monitor. Okey, masuk dalam watchlist yang mana ni? Okey, watchlist ni saya nak masuk. So letaklah remark dekat sini dalam buku ke apa-apa ke, letak remark dekat situ. Ini cara dia. Okey, so nak tunggu apa counter ni? Okey, tunggu pullback. Syarat yang pertama dah. Okey, dah breakout dah, consider breakout. So tunggu pullback, tunggu CRS, tunggu oversold, ni dekat daily lah, tunggu oversold. Kemudian trading plan. So hari-hari monitor lah counter ni. Okay, just simple like that. Kemudian counter Wong. Okay, kita tengok dekat weekly. Betul tak ada oversold? Ada apa signal yang ada? Okay, oversold. Tapi CRS tak jelas. Counter ni ada create triangle. Okay, slightly breakout EMA 50 dekat weekly. Dia macam slightly downtrend lah. So kalau breakout EMA 50, dia punya next potential dia adalah EMA 200. Okay, kalau kita lukis manual trend line dekat sini. Okay, so maybe dia akan cari trend line ataupun EMA 200. So macam mana? You all nak beli ke tak mau beli ke saham yang macam ni? Okay, slightly breakout EMA 200. Okay. So kalau saya akan gunakan teknik yang ketiga yang kita dah belajar hari tu. Biar ada breakout triangle, baru kita akan tengok balik. Next, counter Hiap Tech. Counter Hiap Tech ni pun counter study kalau tak salah. Okay. Sini walaupun dia ada breakout EMA 200, tapi kita tengok dekat weekly. Ada tak dia breakout? Okay. Ada slightly breakout EMA 50. So kalau kita tengok counter-counter yang macam ni, kemudian ada potensi double top. Neckline dekat sini. Kita kena tengok gambaran keseluruhan. Okay, neckline dekat sini pun ada, dekat sini pun ada. Okay. So kalau jumpa counter yang macam ni, dia dalam fasa yang ketiga. Kemudian hari itu ada breakout. Sampai dekat level yang sama dengan yang sebelum ni, dia buat penurunan. So ada double top dekat sini. Okay, ada double top. Chart pattern double top. Okay, neckline dekat 455. So harga sekarang melantun dekat sini. So, kalau nak entry, kena kira risk lah. Kena kira risk. Berapa risk sekarang? Okay, 13% agak besar. Okay. Tapi tambahan dia dekat stochastic RSI daily dah overbought. Okay, so tunggu dah oversold. Make sure risk tu bawah 10% ataupun bawah 7%. Kecil lah. Baru kita entry sebab counter ni ada potential double top. So tulis dekat situ. Potential double top. So bila kita tengok counter macam ni ada potential double top. Dia macam agak risky untuk kita buy. So kalau macam ni, counter-counter yang macam ni saya dah take out lah, saya tak nak. Counter big. Okay, tengok lah. EMA 50 as a resistance. Okay, bila ada touch, ada rejection. Maksudnya resistance ni sangat kuat lah. Sangat kuat. Dekat sini pun ada triangle. So kalau ada triangle ni, biar ada breakout dulu. So biar ada breakout dulu. Okay. FM Global. Sebelum ni counter freight.
Okay. Counter study counter study last week. Okay, dah oversold. Sini dia punya support. Okay. Tukar ke daily untuk kita kira risk. So kalau entry harga sekarang, okay ke tak okay? Kira risk. Okay, lebih kurang 17%. So kalau 17%, kita tunggu dia turun dulu. Tunggu dia pullback, oversold, baru kita buat pembelian. Di next. Okay, di next pun counter study kita. 2 kali study dua-dua naik. Kemudian dia turun, breakout EMA 50. Sampai dekat sini. Jadi itu agak force breakout lah. Okay. Okay, dah oversold. Cuma CRS tak ada lagi. Dekat weekly tak ada CRS lagi. So boleh masuk dekat watchlist dan kita remark. So letak remark dekat situ. Remark ni tujuan dia bila kita tengok balik nanti apa benda yang kita nak tengok dekat counter tu. So remark dia tunggu CRS di weekly. Okay, so tak ada CRS lagi. Dah oversold. Cuma tak ada CRS lagi. Dah cantik dah counter di next ni. Opcom. Tadi kita dah bincang Opcom. Okay. Tunggu CRS. Letak remark kat itu. Tunggu CRS. Boleh masuk watchlist. Tapi remark dekat situ. Tunggu CRS. Okay. So nak letak remark dekat sini. Tunggu CRS. Okay. Next, counter Sedania. Counter Sedania ni downtrend, so tak payah tengok. DSL Corp tadi kita dah bincang. Okay, so tunggu CRS juga counter ni. Okay, so untuk minggu ni ada 3 counter saja. Kalau you all 3 counter ni tak cukup, macam tadi dekat sini kita berita kita 50 sen ke RM1 kan. You all boleh tukar lah ke RM1 50 sen, 1.5. Carilah counter lain. Okay, so simple as that. Tak payah susah-susah. Tunggu crossing lah apa semua tu. Tengok dekat candlestick. Kan kita belajar 4 syarat kan. 4 ke 5 syarat tu. Cukup syarat, beli. Okay. Ini counter-counter yang kita bincang last week. Okay, counter-counter yang ada setanda tu. Macam last week kita ada bincang 1.14. Dah naik 1.19. AYS. Kita tengok dekat daily lah. Okay, so kita bincang hari tu 9 Disember dah naik sampai 65 sen. DJ Food. DJ Food hari tu kita bincang tapi dia punya risk dia 14%, so kita tak nak. So you all jangan risau, akan ada counter yang kena cut loss. Jangan risau, tapi tak semua lah, tak semua. Okay? Macam counter cepat ni. Kita bincang hari tu harga 68 sen. Okay, tapi dia tak naik lagi, dia turun lagi. Dan cut loss level kita letak dekat 645 yang mana dia punya nilai dia adalah 5% saja. So kalau pecah 5% tu, please ambil dulu. So bila kita cut loss tu, apa learning point yang kita belajar dekat situ? Sebab counter ni ada buat triangle, buat sedari case triangle. So counter yang ada triangle ni, dia akan ding-dong lah. Okay? Tambahan pula dia punya volume pun tak cukup tinggi. Okay? 736K, 50K unit. Dufu. Okay? So selagi dia berada di atas garis cut loss, garis support, kita boleh hold saham tu. Consider gagal apabila kita perlu cut loss. Bukan gagal lah. Actually kita follow turning point. Counter L-Soft. Okay, counter L-Soft pun kita bincang 1.01. Ada kenaikan itu sampai 1.07. Still dalam trading plan lagi. Okay, counter Fiamma.
Okey, hari tu kita punya risk 3% dah breakout dah mula buat kenaikan. Counter freight dah tukar nama jadi FM. Okey, so pada Ahmad GUH. Okey, GUH last week kita bincang 9 Disember juga 54 sen, sekarang dah naik 56. Hari itu kenaikan tertinggi 59 sen. Contohlah kalau kita beli pada hari itu 54 sen, dia naik sampai 595 sen. So kita dah untung dalam beberapa hari 9 ke 10%. Dalam market yang tak okey sekarang ni, kalau untung 9 ke 10%, okey ke tak okey? Itu persoalannya. Okey, counter Harbour 1.17 dah naik 1.21 hari itu sampai 1.31. Ini lebih kurang 12%. Okey ke tak okey? 12%. Itulah persoalan yang sering bermain di minda kan. Okey, counter Hexstar hari tu kita detect 9 hari bulan agak tinggi. So tunggu dia turun lagi ataupun tunggu dia oversold, baru kita tengok balik. So boleh masuk dalam watchlist. Okey, counter Hexstar. Remark lah dekat situ, kecilkan risk. Contoh KGB, dia ada breakout. KHIND. Okay. So as long dia berada di atas 3.5, consider okay dalam trading plan. Kita punya target dekat sini. Okay, target kita triangle tu. KM Loan 9 Disember kita ada bincang, ada kenaikan, kemudian ada turun. Okay, kalau dia nanti dia oversold dan oversold tu berada di atas RM1.50, consider masih lagi dalam trading plan, jangan cut loss. Okay, KUB. Hari tu kita bincang 61 sen, dah naik lah. Walaupun hari tu, macam ni lah saya cakap. Bila kita letak cut loss dekat tempat yang betul, okay, kita entry 9 Disember. Cut loss kita 57 sen. Kalau kita letak cut loss dekat tempat yang betul dan sesuai, kita tak perlu cut loss pun. Setengah orang dia letak cut loss dekat sini. 59 sen. Kemudian dia bocor, dia jual. Kemudian harga saham naik. Lepas tu marah berusaha. Okay. Yang betulnya cut loss kita letak tu tak betul. Alright. Dia turun, selagi berada di atas level support yang kita letak cut loss tu, consider boleh hold. Nampak dia naik balik. Okay. Macam tu lah. Nak tahu okey ke tak okey, you all boleh refer kita dalam group. Tanya message direct pun boleh. Okay, counter Legenda, walaupun volume tak berapa nak cantik, okay, as long as berada di atas, dia close di atas level support, consider boleh hold. Sebab hari tu dia cuba nak close di bawah, tapi bila tutup saja market, dia close dekat atas. So sebab tu saya cakap, yang pertama, bab cut loss ni, yang pertama sekali perlu letak pada tempat yang betul. Yang kedua, dia mesti close, maksudnya kena tunggu market tu tutup dulu, baru kita decide untuk cut loss ataupun tak. Jika volume okey lah, kalau ada bad news dengan company tu ataupun ada volume keluar secara besar-besaran, tak payah tunggu close lah, cut loss dulu lah. Okay, MESD. Okay, hari tu kita bincang 49 sen, sekarang dah 50 sen. Tak lama, last week baru. MHC. Contoh macam MHC ni kan. Okay, so kita bincang 915 sen. Okay, dan hari ni dia close 17 Disember, dia close di bawah 87 sen. Okay, so kena cut loss lah counter ni. So cut loss kita adalah 4% sahaja. Okay, dalam banyak counter, baru satu counter yang kena cut loss. So that's why saya cakap cut loss tu akan kena, walaupun counter tu cantik, tapi kadang-kadang kena cut loss.
Okay, MMSV dia cuba nak create triangle, masih lagi di atas level cut loss, level support. NWP counter kedua yang kena cut loss. Alright. So kita punya support itu dekat sini 7%, tapi dia bocor. So dalam banyak counter tadi yang kita dah discuss, baru 2 counter yang kena cut loss. So benda ni lah kita panggil sebagai apa tu? Konsisten. So daripada 10 saham, 2 saham kena cut loss. Make sure dapat rate tu. Pantech. Okay, Pantech hari tu kita bincang 535, sekarang 540. Risk 7%, 7.8%. Okay. Masih lagi dalam trading plan, tak perlu cut loss. Counter Paragon, hari tu kita discuss dekat area sini. Tapi dia punya risk masa tu 14%. So sekarang saya cakap tunggu dia turun sedikit untuk kita kecilkan risk. Okay, so sekarang 10%. Yang kedua adalah dia punya volume. Volume tak banyak sangat. Okay, 37k unit. Bukan dia lah. So kita nak volume yang tinggi kalau boleh lah. Alright. Resin Tesi. Resin Tech. Kita bincang hari tu 74 sen, dah naik 79 sen. SCN Wolf. Okay, kita bincang hari tu 575 sen, sekarang dah naik balik. Okay, walaupun kat sini dia ada bocor sedikit, tapi dia still berada di atas, berada dekat lingkungan trend line. So kita consider boleh hold lah. Alright. Okay, STB Shard. Okay, hari itu 2.07 dah naik 2.16. Sunway kena cut loss. Saham yang ketiga kita cut loss. Okay, 3% saja cut loss. Daripada beberapa belah saham ni, 3 saham kena cut loss. Syscorp. Okay, masih lagi dalam trading plan. Tasco. Kita bincang itu 1.14, sekarang 1.16. Kalau dia naik macam ni, kita perlu tengok area sini. Sebab dekat sini ada EMA 50. Okay, so kita nak tengok rejection ke ataupun breakout. TH plan. Okay, kita bincang hari itu 62 sen, tapi kena cut loss lah. Okay. So bila counter-counter yang kita buat trading ni kena cut loss, walaupun kita buat paper trade, kita perlu check why kena cut loss. Cuba check dekat weekly. So that's why tadi saya cakap perlu dekat weekly tu, walaupun dah oversold, dia perlu ada CRS yang jelas. Okay. Alright. Tadi kan saya cakap masa kita buat stock screener, EMA 200 ni mesti berada di bawah EMA 50. Tengok counter ni, EMA 50 berada di bawah. So the reason kita kena cut loss ni adalah actually tak cukup syarat. So daripada situ kita belajarlah. Polycorp. Okay, masih lagi dalam trading plan. Konten-konten ni semua dah ada signal dekat weekly lah. Cuma TH plan tadi tu tak cukup kuat lagi signal. Alright. Counter VIS hari tu kita bincang, tapi kita harapkan dia turun sedikit untuk kecilkan risk. Okay. So pada banyak counter yang berpotensi untuk next week. Okay. Ada soalan boleh tanya dulu. Betul lah. Tuan Medang Bangi cakap nak cut loss tu memang siapa-siapa pun lemak. Saya dulu pun ada masalah ni juga. Okay. Dia mengharapkan dan terlepas bas dan terlupa trading plan. So bila lama-lama tak akan realize lah. Kalau aku cut loss dulu,
Daripada RM10,000 kalau cut loss 7% pun baru hilang 700. Daripada nak tunggu sampai 50%, terpaksa hold. Yang mana kalau kita cut loss 7%, next counter yang kita beli tu, kita dapat 15%, dah boleh cover untung lagi kuat atas. Benda tu lah yang orang susah nak hadam tu. Okay. Katalah counter sekarang ni kita beli counter NWP contoh. Okay. Ini katalah kita sembang matematik lah. Okay, counter NWP. Kita kena cut loss 7%. Okay, cut loss hari tu. Katalah cut loss 15 Disember. Okay, beli 10K. So kita cut loss 7%, RM700 rugi. Okay, so daripada 10,000 ni, so modal kita tinggal berapa? 9,300. Tolak bla 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 tinggal 9,200 lah. Okay, tolak brokerage fees apa tinggal 9,200. So 9,200 ni kita beli next counter yang syarat dah cukup. Okay, katalah kita beli counter apa? Counter ABC lah. Okay, so kita beli dengan nilai 9,200. Dan counter ni untung 15% ataupun kita ambil lah 15%. Okay, sebab 15% ni nak target senang lah. Ataupun 10 lah, kita ambil 10%. Okay, so kita untung 10% sama dengan 920. Tolak brokerage fee siapa semua tu, mungkin tinggal 850. Alright. So modal 9,200 tambah 920 dah berapa dah? 10,000 lebih kurang 10,100 ya. Okay, 10,100. Okay, so modal tadi yang kita start 10K. Okay, lepas 2 counter, sebab yang ni kita apply cut loss, okay, baru 2 counter kita beli dah untung RM100. Ini baru 1 counter. Kalau kita pecahkan modal 5 counter, dia akan bermain macam ni lah. Okay, so saham ni jangan harapkan semua saham yang kita beli tu untung. Benda tu. Okay, Tuan Abdul Aziz ya, tadi saya scan by weekly sebab market sekarang ni weekly oversold. So that's why sebab kalau nak cari yang breakout pun tak banyak. Okay, nanti bila counter sedang uptrend, market tengah bullish, baru kita scan by 52 weeks high ataupun all time high. Alright. Kalau dia oversold tapi break support, ada contoh counter tak? Tengok dekat weekly, refer dekat weekly. Okay, kalau dia break EMA 50, maksudnya dia next dia nak cari EMA 200. So abaikan counter yang macam tu. Okay, so dah 11.30 dah. Ada apa-apa soalan tak? Okey, jangan saya nak tengok dekat Zoom. Okey, nak tengok filter sekali lagi. Ya. Yang ni saya punya setup lah. Actually ada banyak setup lah. Kalau join coaching, memang kita ada banyak setup lah. Ikut kepada situasi, sentimen masa tu. Macam sekarang sentimen oversold weekly, so kita scan by weekly. Nanti bila dah market dah bull, kita akan scan by breakout pula. Alright, ini saya punya ni weekly ya. Weekly. Okay, CRS itu adalah candlestick reversal signal. Okay, contohnya hammer. Cuba cari reversal candle. Dia maksudnya bila keluar candle yang macam tu, biasanya dia akan ada reaction lah, sama ada naik ataupun turun.
CRS di daily ke weekly? Kita tengok dekat weekly dulu. Kalau scan by weekly, tengok dekat weekly. Kalau belum jelas lagi terbentuk, boleh kira risk. Kalau betul-betul nak beli saham. Okay, CRS tu boleh jadi dekat weekly ataupun dekat daily. Sebab benda tu lah yang kita nak letak kat loss. Okay, ada apa-apa soalan tak? Adakah kongsian saya malam ni dapat bagi manfaat, dapat panduan? Saya harap dapat bagi manfaat lah. Sedikit sebanyak. So, saya harap you all faham why saya jemput yang bukan ahli untuk join sesi malam ni lah. Next week tak ada lah kot. Okay? Supaya you all dapat faham apa yang terjadi dengan market sekarang ni. So, tak ada lah kita nak cakap market Malaysia ni teruk lah apa semua. Actually, it's a cycle, market cycle. Ada overbought, ada oversold, ada breakout, ada pullback. Kan saham ni kan dia bergerak zigzag. So sekarang ni zigzag. Okay? Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, you all saya nak stop dulu. Okay? Saya nak stop dulu sesi coaching ni. Next week, InsyaAllah next week kita jumpa lagi untuk ahli-ahli swing trader mastery ya. So kita jumpa lagi next week. Next week minggu ni saya ada next week mungkin hari Ahad ataupun nanti saya akan inform balik. Okay? Okay, so saya harap perkongsian saya malam ni dapat bagi manfaat. Okay, so kalau you all ada apa-apa soalan boleh terus WhatsApp saya ataupun boleh terus messenger saya dekat Facebook. Okay, so kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.